wabarakatuh kepada semua murid tahun 6. Cikgu harap semuanya sihat dan terus belajar. Okey, jadi kita akan terus kepada tajuk kita pada hari ini, masih lagi di bawah tajuk besar iaitu mikroorganisma, dan kita akan sentuh tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma, kesan buruk mikroorganisma, kegunaan mikroorganisma dan juga amalan harian yang sihat. Okey, faktor pertumbuhan mikroorganisma ni ada 5, iaitu udara, air, nutrien, keasidan yang sesuai dan juga suhu yang sesuai. Kita tengok yang ini kamu sana dalam buku air. Kenapa perlunya air untuk pertumbuhan mikroorganisma? Sebab mikroorganisma memerlukan kelembapan baru dia boleh bertumbuh. Yang keduanya adalah udara. Udara yang sesuai untuk kehadiran udara sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Jadi kalau udara yang terlalu kering, dia tak sesuai, dia boleh membantutkan pertumbuhan mikroorganisma. Suhu air suam, persekitaran yang lembap dan panas juga sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Okey, keempat adalah nutrien. Dan yang kelima adalah keasidan yang sesuai. Tahap keasidan cuka tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Okey, dia ada tahap keasidannya yang tersendiri. Okey, ini adalah di antara gambar rajah yang menunjukkan kesan buruk mikroorganisma kepada kehidupan kita. Jadi yang pertama sekali adalah penyakit berjangkit seperti mana yang berlaku sekarang ni, iaitu COVID-19 adalah satu penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus. Ini adalah kesan buruk yang membawa kesan yang mendalam untuk manusia. Yang kedua adalah perebutan gigi. Yang ketiga adalah makanan boleh menjadi rosak dan boleh berlaku juga keracunan makanan. Okey, macam mana dia merosakkan makanan? Makanan akan rosak dari segi perubahan tekstur, rupa, bau dan rasa. Sekiranya kita makan makanan yang sudah rosak, mungkin kita akan mengalami sakit perut, cirit-birit dan juga keracunan makanan. Malah boleh juga membawa maut. Okey, kemudian menyebabkan berlakunya penyakit berjangkit. Contohnya selain daripada COVID-19, ada banyak lagi penyakit yang berjangkit disebabkan oleh mikroorganisma. Yang ketiga adalah berlakunya perebutan gigi, di mana bakteria yang ada dalam mulut akan menukarkan gula dan kanji dalam makanan kepada asid. Dan seterusnya keracunan makanan, bakteria akan membiak dan mengeluarkan toksik, jadi kamu akan mengalami cirit-birit, muntah dan juga pening kepala. Okey, itu tadi adalah keburukan dia. Yang ni kita tengok kegunaan. Kegunaan pun banyak dari segi pembuatan makanan. Yang itu gambar situ ada keju, yogurt dan juga roti. Selain daripada makanan ini, ada banyak lagi makanan yang dihasilkan oleh mikroorganisma. Okey. Kemudian selain daripada makanan, penghasilan antibiotik dan vaksin juga. Kemudian penguraian bahan organik. Okey, yang ini kalau bakteria dia boleh menghasilkan keju, yogurt, susu kultur dan merawat sisa kumbahan dan memusnahkan sisa-sisa toksik. Yang kedua, yeast guna dalam pembuatan tempe, kicap, roti dan tapai. Fungi, penghasilan antibiotik dan vaksin. Bakteria dan fungi adalah penguraian dan perebutan bahan organik dalam bentuk baja. Okey. Kemudian ini adalah langkah-langkah pencegahan penyakit berjangkit dan juga amalan harian yang boleh kamu lakukan untuk memastikan kamu tidak mengalami penyakit berjangkit dan mengamalkan satu cara hidup yang sihat. Yang pertama sekali, tidak berkongsi peralatan peribadi dengan orang lain. Contohnya berus gigi, sikat, tuala, baju dan sebagainya. Okey. Kuarantin pesakit yang menghidap penyakit berjangkit, yang itu yang dibuat sekarang ini dalam mengatasi dan juga mengekang penularan virus COVID-19. Semua pesakit dikuarantin di satu tempat selama lebih kurang 2 minggu supaya tidak disebarkan kepada orang lain.
Okey, yang seterusnya adalah penyediaan makanan yang bersih. Dari segi penyediaan daripada awal lagi mesti bersih, dan juga bila sudah dihidangkan, kita tidak biarkan makanan tersebut terdedah, mungkin akan dihinggapi oleh lalat dan juga haiwan-haiwan yang lain. Okey, air yang kamu minum hendaklah dimasak ataupun bertapis, dan yang penting sekali adalah kamu mengamalkan tahap kebersihan yang sangat tinggi sepanjang masa, terutama sekarang ni lah. Okey, jadi tangan haruslah dicuci sama ada menggunakan hand sanitizer ataupun dibasuh dengan sabun, dan kemudiannya kamu sebelum makan hendaklah cuci tangan dahulu. Okey. Jadi itu sahaja penerangan cikgu untuk hari ini. Jadi kamu salin nota yang cikgu berikan. Sampai kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.